Baik, inilah perlawanan yang diharapkan akan mencetuskan satu pertarungan yang sengit di antara kedua pasukan berdasarkan kepada prestasi semasa. Namun dan juga sayang sekali perlawanan ini berakhir tanpa sebarang jaringan dihasilkan oleh kedua tim. KL City yang bertindak selaku hos dalam perlawanan ini adalah keputusan seri yang kedua bagi mereka dalam 11 perlawanan, yang juga menyaksikan ada 4 kemenangan dan juga 5 keputusan seri yang dicatatkan. Sementara PJ City pula, hasil daripada keputusan ini bermakna dalam 5 perlawanan yang lalu tidak ada sebarang kemenangan yang dicatatkan oleh anak-anak buah P Maniam. Dengan keputusan yang terbaik hanyalah dengan 3 keputusan seri sahaja daripada 5 perlawanan yang lalu, sekaligus mencatat 4 keputusan seri daripada 10 perlawanan, 2 kemenangan dan juga 4 kekalahan bagi klub Phoenix ini. Dan sudah pastilah ini bukanlah satu keputusan yang dimahukan oleh kedua-dua jelatih yang sebenarnya mengharapkan at least adalah 3 poin yang dapat dikutip, terutamanya bagi pasukan KL City, kerana mereka sekali lagi mengharapkan kepada sentuhan ajaib, sentuhan pemusnah daripada penyerang baru mereka iaitu Jordan Mintah, tetapi sayangnya bekas penyerang pasukan Terengganu ini gagal untuk menghasilkan sebarang jaringan buat kali yang kedua berturut-turut dalam perlawanan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda. Sorry to say, anda bersama dengan saya lagi pada malam ini memandangkan Hafizal Ahmad aka Pak Long gagal untuk dia punya fitness test dia lewat petang tadi, kerana dia masih lagi belum cergas untuk diturunkan dalam nadi bola pada malam ini. Jadi saya akan beraksi untuk tempoh sejam ini bersama-sama dengan anda, bersama-sama juga dengan Asmawi Bakari, tetamu saya pada malam ini. Awi, sihat dah? Sihat, alhamdulillah Haji. Baik, sebelum kita pergi jauh, eloklah kalau kita sama-sama meraihkan kejayaan pasukan under 19 kita, bawah 19 tahun yang pulang dengan menjulang piala AFF ini. Ditabalkan selaku juara selepas malam mengalahkan pasukan Laos dengan 2-0 pada final yang bermain di atas padang yang begitu becak sekali. Ramai yang sebenarnya sangsi mengenai keupayaan sebenar pasukan ini selepas tidak begitu menyelah pada pusingan awal. Malah mereka juga tewas tipis 0-1 kepada Laos dalam perlawanan peringkat kumpulan. Tetapi di semifinal, mereka telah berjaya untuk menumpaskan Vietnam 3-0 dan kemudiannya di final mengalahkan Laos dengan 2-0. Bermakna 5 gol, tak ada sebarang gol dibolosi. Fast forward, tim ini ramai yang mengharapkan bahawa ini adalah kesinambungan kepada pasukan bawah 23 tahun dan juga pasukan senior kita. Betul. Gambaran awal dan jelas kita nampak ini perikatan yang paling baik, terbaik mendadak untuk bawah 19 tahun ini, dan kita mengharapkan konsisten ataupun satu pasukan ini tidak berpecah. Kita nak menyiapkan pasukan ini untuk kerajaan bawah 20 tahun pula nanti. So, saya jangkakan bahawa perlu mengekalkan momentum dan apa yang baik untuk dalam bawah 19 tahun ini. Tetapi kebiasaannya di liga kita ni kita jarang untuk mendapatkan satu kesinambungan. Kesinambungan. Itu dia. Mengapa? Mereka terpaksa bersaing untuk duduk dalam ataupun menempatkan diri dalam pasukan utama. So, tentu ada pemain import di situ dan perebutan tempat menyebabkan mereka nanti akan sukar untuk menempatkan selepas mereka berjaya. Bawah 19 tahun ini nak masuk ke tim utama agak sistem tu nanti akan mengganggu sedikit perkembangan mereka nanti. Sebenarnya kita memang mengharapkan bahawa menerusi kemenangan ini adalah continuationnya. Ke mana apa yang perlu dirancangkan oleh FAM sendiri kepada Hassan Sazali Waras dan juga anak-anak buahnya, dan anak-anak buahnya ini pula perlu balik kepada kelab masing-masing dan perlu untuk bermain, bukan sekadar berlatih dan juga duduk dalam skuad saja. Itu yang tidak dimahukan kerana mereka pasti akan kehilangan momentum kemenangan itu tadi. Baik. Kalau nak diceritakan pasal pasukan bawah 19 tahun ini, insya-Allah akan kami kembangkan kepada program-program yang lain. Tetapi dalam nadi bola ini, kita hendak bercerita tentang keputusan seri tanpa jaringan sebentar tadi. Keputusan yang agak mengecewakan pada kacamata peminat-peminat bola sepak, pemerhati-pemerhati bola sepak.
apa yang tak kena dengan kedua-dua tim ketika ini dengan gagal untuk menghasilkan sebarang jaringan dan juga kemenangan? Betul. Ada masalah kepada pasukan ini, dua-dua adalah pemain penjaring gol mereka tak menjadikan gol. Striker tu. Okey. Itu perkara yang menjadi masalah sebenarnya. Walaupun Kuala Lumpur membawa masuk juri minta, tapi masih lagi mencari rentak, masih lagi mencuba membantu untuk mendapatkan gol. Ketiadaan Paulo Jose yang mengalami kecederaan agak menyebabkan kekurangan pemain attacking yang melakukan antaran assist dan menyanyikan gol. 7 pemain utama pada malam ini tidak beraksi, kecederaan, pergantungan. So menambahkan lagi tekanan pada Kuala Lumpur. Malah bukan pada perlawanan ini, saya ingat ada 2-3 perlawanan kekurangan statistik individu pemain menjaringkan gol itu menyebabkan Kuala Lumpur sukar untuk mencipta KL City skor 16 gol daripada 11 perlawanan so far. Sementara PJ City pula dengan hanya 12 gol tetapi diboronsi 18 kali daripada 10 perlawanan. Jadi ini adalah situasi yang betul. Boyan Hodak kena macam kata orang tu duduk semeja dengan Jordan Minta. Betul. Ceritakan tentang Jordan, when we sign you, we need you to score. We need you to score. Dia tak perlu cari dia tak perlu corak lagi nak bermain macam mana, tapi betul Haji cakap tadi lah, lebih kepada scoring player saja. Dan sama juga dengan PJ City. Kekurangan statistik gol tu dia kurang. Kita tahu mereka tak ada pemain import. Mengharapkan Darren Lock sebagai leading scoring dalam tim, tapi kena masuk Kumaran, Mahali, kemudian pemain-pemain lain untuk membantu. Shivan Pillay kita ada di situ dan kemudiannya di Sarvindran, Darren Lock, itulah antara pemain-pemain yang memang diharapkan oleh PJ City untuk jaringan gol, tetapi buat masa ini mereka masih struggle lah. Mereka susah nak dapatkan jaringan yang dicari-cari dalam perlawanan seperti ini. Apa-apa pun PJ City, kita kena tengok sebab next game mereka kena menghadapi satu perlawanan yang agak besar juga, iaitu menentang pasukan Melaka United pada perlawanan away game. Sementara KL City pula akan berdepan dengan pasukan lama awak pasukan yang akan dapat stadium baru katanya, iaitu pasukan Selangor pada 20 hari bulan Julai ini nanti. So ada berapa hari saja lagi dalam persiapan ini? Persiapan ini pasti corak daripada corak permainan nak pergi bermain tu tak ada isu. Isu dia sekali tetap menjadi persoalan, itu pemain menyanyikan gol, attacking third kena perlu melakukan scoring tugas. Dan kalau kita lihat berdepan dengan lagi pasukan Selangor itu juga akan menjadikan balik kepada perlawanan FA Cup punya situasi lah. Walaupun different ball, tetapi impak tu, kesan tu ada dalam perlawanan tu. Untuk pasukan Selangor ketika menentang dengan KL City begitu baik bermain. Kali ini untuk mengubah, Kuala Lumpur terpaksa mengubah untuk mendapatkan kemenangan, scoring saja. Apa-apa pun, elok kalau kita dapatkan pandangan yang lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi dengan wakil kita yang berada di sana, iaitu di Stadium PBKL di Ceras sana, untuk kita mengetahui pandangan beliau, penglihatan beliau, dan kemudiannya untuk kita tahu juga apa yang berlaku di sana. Carl Nunis, ni hot item Eswarina ni. Dia orang cakap lah. Betul ke Carl? Orang cakap lah, tak ada. Saya masih lagi melakukan tugas yang terbaik untuk memberikan perincian setiap perjalanan perlawanan. Pada hari ini, saya orang cakap setuju dengan Haji, perlawanan yang agak lesu. Penonton pun macam biasa tidak hadir di Stadium Kuala Lumpur ni, entah mana silapnya. Pada fikiran saya hanya lebih kurang 500 saja yang singgah untuk meluangkan masa perlawanan untuk hari ini. Carl, Jordan Minta digandingkan dengan pemain terbaik KL pada musim lalu, Romel Morales. Dah 2 game dalam pemerhatian anda. Penonton-penonton masih lagi tak nampak sebenarnya gandingan ini. Pandangan Carl pula? Setakat ini, bila kita melihat daripada kehadiran Jordan Minta yang hadir dengan reputasi besar selaku penjaring terbanyak Liga Perdana musim lalu, kasut emasnya, namun seringkali dipinggirkan Nafuzizin.
dan kehadiran beliau dalam skuad City Boys ini untuk menjadikan gol. Namun selepas 2 perlawanan masih jauh lagi daripada bayang-bayang beliau yang setiap kali menjadikan gol bersama dengan Terengganu FC 2 musim lalu. Dan pada aksi yang pertama beliau dalam saingan yang terdahulu, beliau Romel Morales terpaksa diletakkan di sayap kanan ketika pertemuan menentang Selangor untuk memberi posisi nombor 10 playmaker itu kepada Paulo Jose. Namun selepas beliau cedera dan tidak beraksi pada hari ini, KL terus sunyi sepi untuk mencari ruang dan juga idea untuk pelbagaikan variasi serangan yang ada hanyalah cross daripada Hadin ataupun Fakrul Aiman Sidit, dan beliau juga yang mempunyai 2 peluang yang terbaik di setiap babak untuk menjadikan gol sekurang-kurangnya, namun kedua-duanya gagal on target, dan kesimpulannya masih lagi perlawanan yang berbeza tapi masalah yang sama, tiada siapa untuk menjadikan gol. Dan menerusi perkongsian Boyan Hodan sebentar tadi dalam sidang media, beliau mengatakan ini luar bidang kuasanya, tidak dapat beliau melakukan apa-apa melainkan untuk meneruskan kerja keras khususnya gandingan daripada Jody Minta dan juga Roman Morales. Baik. Beralih kepada pasukan pelawat dalam game ini, PJ City. Perjalanan mereka tak jauh. Mereka pun anggapkan macam home game mereka juga kan. Awi dah cakap tadi, problem masalahnya adalah mengenai penjaring. Nak mengharapkan terlalu sangat kepada Darren Lock pun bukanlah sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Tetapi apakah PJ City, of course puas hati dengan 1 poin, tapi memang dia punya corak permainannya adalah untuk pastikan tidak kalah dalam game ini, Kal. Itulah yang ada dalam orang cakap CV, DNA P-Mania. Beliau lebih rela untuk meraihkan keputusan seri daripada dibolosi hanya kerana untuk menekankan satunya falsafah. Saya sempat bertanyakan kepada P-Mania selepas 10 perlawanan musim ini, adakah beliau pernah terfikir untuk setidak-tidaknya mengurangkan sikit pendekatan untuk terlalu bertahan dengan tanpa penguasaan bola 5-4-1, dan beliau mengatakan tidak pernah terfikir untuk mengubah cara PJCT. Inilah yang terbaik untuk keseluruhan permainan untuk PJCT, dan beliau tidak teragak-agak untuk mengekalkan pendekatan ini. Dan seperti mereka punya tagline, yakini lokal, itulah yang mereka akan bawa daripada game perlawanan di laman sendiri ataupun laman lawan. Mereka akan terus dengan pendekatan tanpa penguasaan bola 5-4-1 dan cuba untuk serang melalui serangan balas. Namun sayangnya selepas daripada kemenangan 3-0 ke atas Terengganu, hat-trick daripada Darren Lock di laman sendiri pada ketika itu, mereka sejak pada itu gagal untuk meraih kemenangan. Hampir 2 bulan lebih melewati fasa 8 perlawanan. Sepanjang tempoh itu 8 perlawanan itu 4 kekalahan dan 4 keputusan seri kalau tak silap. Dan itu sebenarnya sudah menjadi satu fasa yang terpanjang sejak P-Mania membimbing PJCT ini untuk orang cakap longest tanpa kemenangan lah. Rentetan tanpa kemenangan yang terpanjang sejak bersama dengan PJCT. Namun beliau tidak menekan butang panik. Setidak-tidaknya mereka akan terus bekerja keras dengan cara dan juga pendekatan yang tersendiri daripada PJCT. Winless streak orang lakin cakap, Kal. Okey, Kal. Awi nak tanya satu ni. Apa, Wi? Ya, tak ada. Mungkin keseluruhan perlawanan tadi, Kal, lebih nampak kepada tak nampak kedua-dua pasukan ataupun perlawanan ni kita nampak untuk Kuala Lumpur dia tak ada key player. Of course dia tak ada dapat tim yang cukup, player yang cukup untuk menang. So sebenarnya apa sebenarnya perancangan Bojan? Untuk Bojan. Okey, perancangan Boyan ini setidak-tidaknya kalau kita imbas balik pada pertemuan menentang PSM Makassar, Boyan sebenarnya selepas dalam saingan Liga Super, beliau tidak suka pasukannya mendominasi saingan dalam in terms of penguasaan bola. Mereka buat pertama kalinya dalam musim ini melebihi peratusan penguasaan bola daripada pihak lawan ketika pertemuan dengan PSM Makassar. Pada ketika PSM Makassar tidak mahu penguasaan bola. Dan sebenarnya kekuatan Kuala Lumpur sebenarnya untuk orang cakap menghukum kealpaan pasukan lawan menerusi jaringan ataupun bola lorongan daripada Paulo Josu. Namun beliau tak ada untuk pada hari ini, dan sebab itu Romel dan juga Jody Minta digandingkan bersama 2 penyerang utama, dan mereka gagal untuk menterjemahkan sebarang peluang yang
kuat untuk menjadikan gol, namun pada ketika kedua-dua pasukan terlalu bergantung harap dengan K. Gurusami untuk PJ City dan juga Zafri Yahya yang mengisi kekosongan Akram Mahinan di bahagian tengah untuk merencana pergerakan perlawanan. Itu agaknya terlalu predictable untuk kedua-dua pasukan, namun kedua-dua pasukan tidak mahu mengambil sebarang pendekatan untuk lebih menyerang, selebihnya untuk lebih suka dengan satu mata pada hari ini. Alright, thank you very much, Kal. Itu dia penerangan panjang lebar daripada anda. Tak sia-sia hantar awak kat sana. Kal. Standby berapa story ni? Berita apa ni, laporan susulan? 3 Lomak Saleh cakap 3. Settle dah. Dua. Dua. Baik, itu dia Kal Nunis di Stadium PBKL di Ceras. Terima kasih Kal Nunis di atas laporan itu tadi.